Assalamualaikum semua. Hai. Hari ini saya ada Aisyah dengan Abdul Rahman untuk sama-sama kita mendengar cerita daripada 12 cerita menakjubkan daripada Al-Quran. Okey, kalau video yang sebelum ni kita dah bacakan cerita tentang semut-semut yang panik daripada surah An-Naml ayat 19. Pada hari ini kita akan bacakan pula cerita tentang seekor ikan. Ya, cerita tentang seekor ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira dalam tahun 800 sebelum Masihi, wujud sebuah kerajaan tua di Niwana yang terletak di tebing Sungai Tigris, kira-kira 230 batu di barat laut kota Baghdad. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus seorang rasul, iaitu Nabi Yunus alaihi salam, kepada penduduk Niwana ini untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Nabi Yunus alaihi salam berdakwah kepada kaum di Niwana. Baginda menyeru mereka supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bertahun-tahun lamanya baginda berdakwah di Niwana, tetapi tidak diendahkan oleh penduduk di situ. Apabila baginda mendapati penduduk Niwana tidak mahu beriman, baginda berasa putus asa lalu meninggalkan Niwana. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari bandar itu menuju ke pelabuhan untuk berlayar dengan sebuah kapal yang tertambat di situ. Baginda segera menaiki kapal apabila melihat kapal itu hendak memulakan pelayarannya. Sebaik sahaja kapal itu berlayar, tiba-tiba berlaku ribut yang dahsyat. Angin bertiup sangat kencang dan laut bergelora. Gelombang semakin meninggi hingga air mencecah dek kapal. Nakhoda kapal berusaha sedaya upaya untuk memastikan kapal itu berada di laluan yang betul. Telah banyak barang yang dibuang ke laut untuk memudahkan kawalan ke atas kapal. Tetapi kapal yang diperbuat daripada kayu yang kukuh itu menjadi ringan seperti sebuah kotak mancis di badai ribut yang dahsyat itu. Menyedari bahaya yang akan menimpa mereka semua, penumpang-penumpang di dalam kapal itu telah bersetuju untuk mengadakan undian. Sesiapa yang terpilih dalam undian itu, dia akan dibuang ke laut. Nama Nabi Yunus alaihissalam telah terpilih. Sebanyak 3 kali undian dibuat, tetap nama Nabi Yunus alaihissalam yang terpilih. Baginda dipaksa terjun ke laut. Ketika Nabi Yunus alaihissalam bergelut dengan maut di dalam laut itu, tiba-tiba muncul seekor ikan paus yang besar. Paus itu terus menelan baginda. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu mungkin ialah ikan paus yang sangat besar. Memang telah diketahui bahawa terdapat paus yang berada di perairan timur laut Mediterranean. Paus ini dapat menelan bulat-bulat seorang manusia dengan mulutnya yang besar. Apabila tersedar, Nabi Yunus alaihissalam mendapati dirinya berada di suatu tempat yang gelap, di dalam perut seekor ikan yang besar. Dia tidak lemas, dia masih bernyawa. Kini Nabi Yunus alaihissalam sedar bahawa terlalu cepat dia meninggalkan penduduk Niwana. Sepatutnya dia perlu menunggu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak cepat berputus asa dengan kaum Niwana itu. Dia perlu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menghukum kaum yang ingkar akan perintahnya. Apabila Nabi Yunus alaihissalam insaf akan kesalahannya, baginda menangis teresak-esak. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Aku telah melakukan kesalahan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat baginda. Dalam Quran ada menyatakan jika Nabi Yunus alaihissalam tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segera bertaubat, baginda akan berada di dalam perut ikan itu hingga ke hari kiamat. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ikan itu berenang menghampiri pantai dan membawa Nabi Yunus alaihissalam dengan selamatnya ke pantai. Baginda mendapati diri baginda berada di bawah sepohon pokok yang dipanggil Yaktin. Nabi Yunus alaihissalam dapat berteduh daripada panas matahari di bawah pokok itu. Baginda juga memperoleh buah yang lazat berjus yang menghilangkan dahaga. Nabi Yunus alaihissalam kemudian kembali semula kepada kaum di Niwana.
Baginda berdakwah kepada mereka dan lebih daripada 100,000 kaumnya telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam ini ada dua. Pertama, kewajipan berdakwah adalah menjadi tanggungjawab setiap Muslim. Jika kita mengingkari tugas ini dan mudah berputus asa seperti Nabi Yunus alaihissalam pada mulanya, kita akan menjadi hamba yang ingkar. Pengajaran yang kedua, keberanian yang ditunjukkan oleh Nabi Yunus alaihissalam semasa baginda hampir lemas dan adalah contoh yang baik dan menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak dapat menolak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita berada di jalan yang benar dan bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita dengan rahmat-Nya. Kisah ini ada dalam surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Oleh itu, Aisyah Abdul Rahman, Seronok. bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.